Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu siasatan telah dibuat terhadap skandal insurans Selangor, di mana MBI, Menteri Besar Incorporated atau Perbadanan Menteri Besar, telah menubuhkan satu syarikat joint venture dengan syarikat pinjaman wang ataupun Along dari Pulau Pinang. Syarikat Cina ni yang dikatakan terlibat dengan DAP, dan 6 juta rakyat telah diberi insurans dengan menggunakan data yang dicuri tanpa kebenaran mereka dan tanpa mereka menandatangani borang permohonan insurans. They did not sign the application form, there's no consent, and it's based on data theft. 3 perkara utama. Ini yang sedang dibincang panjang lebar beberapa 3 hari ini. Dan selain dari data theft, tanpa kebenaran tanpa individu menandatangani apa-apa borang dan sebagainya, yang penting ialah cara pengendalian syarikat tersebut. Kerajaan Selangor telah mengeluarkan tender untuk di mana 10 syarikat telah menyertai untuk menjadi pengendali, the facilitator of the Selangor Insurance Scheme. Konsultan Kerajaan Selangor memilih syarikat WavePay, dan konsultan yang telah membuat kajian tentang 10 syarikat telah mengatakan WavePay ni syarikat yang meragukan. Ini kerana WavePay tadi ialah syarikat yang rugi, dan pada tahun 2021 ya, syarikat WavePay kerugian terkumpul ialah 4.7 juta, hampir 5 juta. Ini dia punya SSM. So this is a company that's lost almost 5 million, hampir 5 juta ataupun 4.7 juta. Syarikat ni rugi. Dan syarikat ni dia punya turnover hanya 50,000 untuk tahun 2021. So they are doing only 50,000 ringgit business, accumulated losses almost 5 million. Dan dari 10 syarikat inilah yang Menteri Besar Selangor nak pilih sebagai dia punya facilitator atau syarikat yang akan mengendalikan skim insurans tersebut. Cadangan dari syarikat ni bertarikh 27 September tahun 2022, last year lah. So lebih kurang 11 bulan dulu, ya, 11 bulan dulu dan 2 bulan sebelum PRU 15. 2 months before PRU 15 dan 11 bulan dulu, iaitu 27 September tahun 2022. So last year this company buat proposal, dan hanya sebulan selepas proposal tu, syarikat tu diberi kontrak. The proposal from the company was only 1 month, and then the contract was given straight away, set up. So maknanya it was done tergesa-gesa, it was done in a hurry. Dan walaupun konsultan kata syarikat ni tidak layak, syarikat ni rugi sampai 5 juta, bisnes dia hanya 50,000 saja, 1 year 50,000 for the whole of 2021. Dan 50,000 turnover, 50,000 bisnes, 5 juta kerugian. Macam mana company ni boleh dianggap layak untuk mengendalikan? Tapi MBI Incorporated
maknanya tak sampailah sebulan. Kalau nak kira 27 September. 27 September dia masuk proposal, dia masuk cadangan 27 September. Dan 1 Oktober. Bermaknanya 4 hari saja kemudian. Bukan sebulan pun. From 27 September ke 1 Oktober. 4 hari selepas proposal tu dibuat, Perbadanan Menteri Besar Incorporated mengeluarkan surat. Ini. Surat bertarikh 1 Oktober. Dan ni appointment of Wavepay Fintech Holdings as a service operator for the program scheme Instan Hayat Selangor. Tengok. So, 4 hari kemudian, selepas proposal dimasuk, 4 hari kemudian, mereka dilantik sebagai facilitator ataupun service operator untuk skim insurans tersebut. Only 4 days. Tak kaji pun. Walaupun konsultan kata company ni tak layak. Company ni tidak ada business. They got no business. Dia rugi ni. Tengok company ni. This company ni dia rugi sampai hampir 5 juta. 4.7 juta. So consultant recommend company ni tak layak untuk nak diberi kontrak. Tapi 4 hari selepas proposal itu, dan yang most interesting is bila sign persetujuan, mereka akan dibayar 8.48 juta fees. 8.48 juta ringgit fees dibayar selepas tanda tangan. And then selepas mereka masukkan dia punya detailed implementation plan and execution of the agreement, 3.2 juta, 3.24 juta. Dan selepas tu, so semuanya akan dibayar 12.72 juta. Ini apabila selepas tanda tangan, selepas masuk plan dan selepas execution, syarikat ini akan dibayar 12.72 million. Syarikat yang hanya 50,000 sahaja bisnes, yang rugi 4.7 juta, terkumpul, accumulated losses, hampir 5 juta. Mereka akan dibayar 12 juta. MBI will inject 12.72 mengikut jadual ini, mengikut this schedule. So they will get free cash. Okay, cash percuma dari kerajaan. Syarikat yang boleh dianggap sebagai technically insolvent lah. Dan yang interesting ni, selepas kerajaan ataupun MBI atau Kerajaan Selangor bagi syarikat tersebut 12.7, hampir 13 juta. Syarikat yang sudah rugi 5 juta dibagi 13 juta cash. Ya, selepas sign sajalah, belum apa-apa. Bagi 12 juta, 13 juta. MBI atau Kerajaan Selangor akan memiliki hanya 49% dari saham syarikat. Maknanya minority. Dan Wavepay akan memiliki 51%. So, the Selangor government pays them 13 million. Sign aja ya. Sign everything, dapat 13 juta cash. Dari 13 juta cash yang Selangor atau MBI bayar kepada syarikat fintech tadi ni, kerajaan hanya akan memiliki 49% sahaja. Dan
syarikat China tadi akan memiliki 51%. So dah lah you bagi dia 13 juta. Syarikat yang rugi 5 juta, you bagi dia 13 juta. Sign aja dapat 13 juta. Lepas tu you ambil minority 49%, dia retain majority 51%. So and tiap-tiap tahun, every year, selama kontrak ni berjalan lah, dan dia tidak kata kontrak ni untuk setahun, walaupun dia kata normally insurance is for 1 year, but this contract with the company is not for 1 year. It's permanent. You tubuh syarikat, you issue saham, hak you 49, hak I 51, bukan year to year, tidak, permanent, forever, until kita tutup syarikat tu lah. So tiap-tiap tahun kerajaan Selangor kena bayar hampir 20 juta. Almost 20 million. Every year. MBI kena bagi syarikat ni 20 million. So kalau sekiranya syarikat ni berurusan atau berjalan selama 10 tahun, bermaknanya dalam 10 tahun ni, selepas bayar tadi 13 juta, dalam masa 10 tahun, mereka kerajaan Selangor kena bayar 200 juta. Hampir 200 juta. Hampir 20 juta setahun, every year. This is service fee deh. Okay, ini service fee. So, lepas tu, okay, yang boleh mengejutkan, berdasarkan surat tawaran ini, saya baca dari laporan ni lah. Berdasarkan surat tawaran ini, pembayaran yang dibuat MBI kepada syarikat ini adalah apabila surat tawaran itu ditandatangani seperti yang ditunjukkan di bawah, merangkumi pembayaran untuk insurans konvensional dan Islamic. Pendaftaran secara besar-besaran dilakukan tanpa pengetahuan rakyat, dilakukan untuk menjustifikasikan bayaran selama sebanyak 20 juta. So maknanya nama the insured, nama insured tadi yang diambil dari SPR diberi kepada syarikat, dan pembayaran 20 juta tersebut, hampir 20 juta setahun, ialah atas nama tu. So bila kerajaan Selangor bagi nama dari list SPR tu, mereka kena juga bayar 20 juta. So you bagi list nama dari SPR, dan you kena bagi lagi 20 juta setahun berdasar kepada list tersebut. So dah lah bagi list kepada mereka, kena bayar lagi 20 juta. So bukan yang terima tu bayar, yang memberi tu bayar. So benda ni melibatkan bukan saja curi data theft, signing up insured tanpa kebenaran, tanpa mereka tanda tangani apa-apa borang dan sebagainya. Tapi secara tak langsung menyelamatkan company yang akan bankrupt, company yang sudah rugi 5 juta, bagi dia 13 juta, bagi lagi hampir 20 juta tiap-tiap tahun selama benda ni beroperasi, dan tidak ada dia kata insurans ni year to year. No, the insurance year to year, tapi syarikat bukan year to year. Syarikat tu go on sehingga keputusan dibuat oleh shareholder untuk nak wind up ataupun tutup syarikat tu, makna kerajaan Selangor kena bayar lah. So benda ni dengan dia 10 syarikat yang telah menyertai tender, dan syarikat yang dipilih ni syarikat yang konsultan kata tidak layak kerana kerugian, kerana mereka tak ada bisnes. Sepanjang setahun 2021 50,000 je bisnes dia setahun, dan kerugian terkumpul dan sebagainya. Tapi syarikat inilah yang dipilih oleh Selangor,
Dan selepas dia punya proposal paper dimasukkan, 4 hari kemudian diberi kontrak. 4 hari aja diberi kontrak against consultants advice. And then yang kena bagi dia 13 juta selepas mereka masuk proposal dan sebagainya, bagi dia 13 juta as service fee, dan bagi dia lagi hampir 20 juta tiap-tiap tahun untuk mengendalikan insurans dan sebagainya. So benda ni is not just about data theft ataupun salah guna data dan sebagainya. There's also an element of abuse of power and corruption yang terlibat ni. And dokumen-dokumen yang saya dapat ni, laporan siasatan, memang confirm lah cara benda ni dibuat, cara duit dibayar, dan jumlah yang dibayar tu Selangor dapat 49% dan pihak China Pulau Pinang ni dapat 51%. Tapi duit Selangor bayar. Duit tu Selangor bayar 100%. Tapi walaupun Selangor bayar 100%, mereka hanya dapat 49% dari saham syarikat. Dan dibayar untuk servis fee lah, inilah, itulah. So maknanya orang Terengganu dulu kata ni untung atas darat lah. Untung atas darat maknanya dia tak payah buat apa-apa. Cuma tanda tangan beberapa keping kertas, dapat cash. Ambil nama yang dicuri, daftar mereka sebagai insured. And it's money in the pocket. So ini ialah jual kertas sajalah. You're selling paper and you make millions from selling paper. And this one dibuat tergesa-gesa. Dan kalau kita tengok maknanya cara dibuat ni, timing dia ya. Timing dia keluar tender. Syarikat yang dipilih ni syarikat yang China DAP Penang terlibat. So ada DAP pun involved in this whole scam. Dan ditandatangani 27 September tahun 2022. Dan dalam 4 hari terus bagi dia kontrak, sign everything, bagi duit. Confirm lah benda ni melibatkan PRU 15 pada bulan November tahun lepas. So this was a election project lah. Maknanya biasalah election project ni normally bila setiap pilihan raya ada satu projek mereka buat di mana mereka dapat cash. And yang kita nampak di sini ni yang audited ni. Tapi isu dia what is not audited, apa yang tidak ada di dalam dokumen, itu pun very interesting. Sebab benda macam ni pun banyak melibatkan under the table, banyak melibatkan kickback. Dan kita tahulah syarikat terlibat ni, yang WavePay ni, dia syarikat ni business dia along. Dia dia money lenders. So kalau di England ni kita panggil credit and loan company. Credit and loan company ni dia punya interest tinggi. Kalau kat England ni dia charge interest ni sampai kadang-kadang 20% sebulan. So 20% sebulan maknanya kalau you pinjam setahun duit tu, you kena bayar 2,5 kali. So kalau you pinjam 10,000, you kena bayar dengan interest dia dan sebagainya, you kena bayar 25,000, 30,000 lah accumulated dalam setahun. Very high interest. Tapi untuk orang yang tak mampu pinjam bank, mereka pinjam macam ni lah. So this is the laporan siasatan yang saya dapat. Tapi setakat ni saya tengok kerajaan belum lagi umum dia punya laporan tersebut. Siasatan telah dibuat tapi laporan belum lagi diumum kepada publik. So oleh kerana belum diumum, tapi saya dah dapat lah salinan dia. Saya ingat biar saya umum, dia punya financial implication lah, bukan saja the criminality dari segi data dan sebagainya, tapi financial implication. Dan sebab apa kerajaan Selangor bayar sampai berpuluh juta, dan dalam 10 tahun ni melibatkan
mungkin kesemuanya, a $250 billion over 10 years untuk satu syarikat di mana, kerajaan hanya memiliki 49%. So they have no, boleh dikatakan majority control of the company. So mereka boleh buat apa saja. And maknanya Menteri Besar Selangor kena beritahulah. Sebab apa dia dari 10 syarikat, dia pilih syarikat yang konsultan kata tak layak. Yang tu yang Menteri Besar Selangor pilih. Syarikat yang konsultan kata tak layak, yang tu lah diberi kontrak dan diberi berpuluh-puluh juta. Assalamualaikum. Salam sejahtera.